Orang tanya apa tadabbur tu Ustaz? Tadabbara yatadabbaru. Selalu dalam Quran dan TV, dalam radio sebut tadabbur. Tadabbur tu apa? Tadabbur ni orang nak tadabbur ayat Quran ni, dia perlu juga mengaji begitu. Dia tahu bahasa Arab sikit, gaya bahasa Arab, baru boleh ditadabbur. Kenapa Allah guna kalimat ni? Kenapa tak guna kalimat lain? Begitu. Kenapa dia ni alif lam, dia tak ada alif lam? Kenapa dia sebut langit dan bumi, siang dan malam? Tu dia tadabbur. Ini pula cerita ada siang dan malam pula. Ini cerita sudah tu baru cerita kiamat, apa kaitannya begitu? Ini tadabbur. Tadabbur. Dia tadabbur betul. Apakah kesan-kesan mereka yang derhaka kepada Allah? Bagaimana keadaan dia sekarang ni? Apakah bertambah dia amalan ataupun jauh? Tadabbur. Tadabbara wa tafahum. Dan faham limaanihi, makna dia. Ni kenapa baca surah Fatihah ni? Kenapa Allah mulakan dengan bertasbih? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suruh tasbih dulu. Baru Allah beritahu bahawa Allah telah menciptanya. Tapi dia suruh tasbih dulu. Bertasbihlah kamu. Karena dengan cara bertasbih tadi, dan kita telah mengetahui Allah lah yang pencipta kita, dengan kita bertasbih boleh menghampirkan dan boleh mendapat satu kedudukan Allah cinta kepada kita. Wattafattun limaradillah, bukan setakat baca Quran dan dia faham kehendak Allah. Dia faham apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, itu tadi qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua kata Syekh Fairuz Abadi, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Cara taqarrub ila Allah untuk dapat mahabbatullah ini dengan banyak melakukan ibadat sunat selepas menunaikan fardu. Karena itulah cara yang boleh menaikkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kitab tasawuf, kenapa sembahyang sunat ni dia ada qabliyah ada ba'diyah? Contoh Pak Cia naik motor, naik motor. Kita daripada Duyung ni kadang-kadang jumpa kerang, lotong, macam-macam. Lompat-lompat kita tengok, Allah banyak anak dia berjalan begitu. Jadi kalau sampai Masjid Al-Azim terus semayang, dia terbayang-bayang anak ke tadi, anak lutong semua jalan, mata terbayang-bayang begitu. Kasihanlah dia kata, mana dia tadi dapat minum ke tak dapat minum dengan mak dia? Kalau ada kereta langgar pula dia jadi hayal. Orang tu barulah kita teringat kita dalam semayang, rugi pahala, khusyuk. Jadi kata Imam Syuhrawardi rahimahullah ta'ala, disyariatkan semayang sunat qabliyah ini supaya dia teringat waktu semayang sunat, tetapi dia tidak membawa kepada semayang fardu. Haji cuba tengok, tak payah semayang qabliyah terus semayang fardu, dia akan membawa kepada semayang fardu. Kadang-kadang separuh rakaat terbawa, dah rugi situ. Macam mana nak dapat mahabbatullah? Maka semayang sunat ini, begitu juga semayang sunat ba'diyah, karena ia menyempurnakan kekurangan yang ada ketika kita semayang fardu. Yang ketiga, dia kata yang ketiga, asbab al-jalibah li mahabbatillah, yuhibbukum Allah, pasti Allah cinta kepada kamu, iaitu dawamu zikrihi subhanahu wa ta'ala ala kulli halin bil lisan wal qalbi wal amal wal hal. Berzikir dalam apa keadaan? Dengan lidah, dengan hati, dengan cara amal, iaitu lisanul hal. Dengan perbuatan kita tu menunjukkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir tadi dan habuan daripada zikir akan mendapat mahabbatullah. Dan yang keempat, mengutamakan kecintaan Allah mengatasi apa yang kamu suka. Isaru
mahabbihi subhanahu wa ta'ala ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Kita teringin benda tu, tapi bertembung dengan kehendak Allah, kita tinggalkan demi untuk mendapat kecintaan daripada Allah. Ini boleh. Tapi kalau kita melebihkan dunia, kita melebihkan membeli belah daripada menyahut seruan azan untuk menunaikan ibadat kepada Allah, dah habis kita pun baru semayang, betul. Tetapi kita melebihkan benda dunia daripada apa yang disukai oleh Allah. Ni Allah suka, ini kita suka. Kalau meneruskan apa yang kita suka, mana kita melebihkan mengikut nafsu kita. Ghalabatil hawa, maknanya hawa nafsu telah menguasai sehingga kita membelakangkan apa yang disukai oleh Allah. Ini cara kata Syekh Fairuz Abadi, susah nak dapat mahabbatullah, susah nak dapat yuhibbukumullah. Tapi mau utamakan Allah yang kehendaki, dia yuhibbukumullah, yuhibbukumullah. Ini orang susah nak dapat gitu. Kita semualah, contoh semayang berjamaah, sembang kita boleh lama. Dia nak semayang berjamaah ni, dia mengelat macam-macam. Dia Ustaz, tadi okey, bersembang-sembang, kita kata memang kita semayang berjamaah. Ya, nak ambil anak lah, dia kata. Dia kata nak ambil anak. Tadi tak cakap pun nak ambil anak. Oh, dah lewat dah ni. Sekarang ni kalau lambat-lambat ambil anak bukan, tak, ini dia kata tak selamat sekarang ni. Tak selamat. Dia bila sebut semayang berjamaah, itulah dia kata nak ambil anak. Itulah nak beli barang. Kedai nak tutup dah, dia kata. Family store nak tutup dah pukul 10 dah. Dia kata. Dia jadi begitu. Dia mengutamakan dunia daripada mengutamakan sunnah Nabi SAW. Itu sebab kita tak dapat mahabbatullah, yuhibbukumullah itu. Susah nak dapat. Sebab kita tak ikut kaedah yang disebut oleh Syekh Fairuz Abadi ini. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Ini saya hurai semalam. Yaitu mutala'atul qalbi, hati ini menilik kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita contoh semalam saya huraikan, apabila kita sudah belajar sifat Allah qidam wal baqa, iaitu merujuk nama Allah al-awwalu wal akhiru. Jadi kalau tiap-tiap hari kita berzikir paling kurang ialah 100 kali al-awwalu wal akhiru, wal awwalu wal akhiru, al awwal al akhir, kita berzikir sekurang-kurang begitu. Maka barang siapa yang berzikir nama Allah al awwal, iaitu qidam, dan ianya sudah bersebati dalam hatinya dengan memandang hati tersebut dengan nama-nama Allah tersebut, contohnya al awwal, dan faham Allah bersifat dengan sifat qidam, di antara dalilnya al awwal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang berzikir ini tidak ada perasaan dan bersemadinya selain daripada Allah dalam hatinya, melainkan Allah. Dia akan ada begitu. Orang yang berzikir Allah, sebab al-awwal tidak didahulukan oleh sesuatu, maka hati kita ni dikosongkan oleh Allah, mengingat benda-benda yang lain melainkan hanya ingat Allah. Itu kelebihan zikir al-awwal. Orang yang faham belajar sifat 20 ini baqa, maka dia berzikir dengan zikir al-akhir. Hasil daripada berzikir al-akhir ini disebut oleh para alim ulama, dia faham al-baqa ni, mengaji kitab tauhid al-baqa, huraian mana baqa ni, apa dalil, apa semua, apakah tindakan kita selepas kita beriman Allah bersifat baqa. Dalam keadaan itu kita tanda kita faham Allah bersifat dengan sifat baqa, maka kita berzikir tiap-tiap hari dengan nama Allah al-akhir. Allah akan berikan kepada orang yang berzikir al-akhir ni raja'a kulli syai', dia akan merujuk kepada tiap-tiap sesuatu ini kepada Allah.
Dia akan ingat Allah. Apa pun Allah. Allah. Begitu. Sampai disebut dalam Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun orang yang disayang, musibah yang berlaku ni, contohnya, benda tu dia sayang, suka, tapi berlakunya musibah, dia tidak mencerca, bahkan dia terus kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyebut, qalu inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Orang Melayu yang sebut qalu. Qalu ni dia berkata. Orang Melayu kata itu dah qalu lah. Dia kata, jangan main-main entah cakap qalu ni mana bercakap. Orang dah mati boleh bercakap. Gitu. Dia dah qalu lah Ustaz, dia kata. Dia dah qalu. Macam orang Melayu lah selalu sebut, nawaitu kita ni perlu betul. Nawaitu ini kalau mengaji bahasa Arab ialah ganti nama daripada ana. Nawaitu ana. Man akunu ana, lagu siapa tu? Amun. Akunu ana, man akunu ana. Siapakah aku? Nawaitu ni lah aku berniat. Kalau ramai nawaina. Nawaina. Kita selalu dengar nawaitu, kita perlu betul. Kita tanya ustaz, nawaitu ialah aku berniat. Nawaitu kita betul. Nawaitu sahaja aku berniat. Kalau ramai nawaina. Sebut aja niat kita. Salah, tak payah sebut nawaitu. Nak kata bahasa Arab betul tak betul, jadi tak betul. Nawaitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila kita beramal begitu, ini perlu ada ilmu tauhid. Begitu ilmu tauhid. Jadi hati ini melihat kepada, memandang kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini. Dan dia musyahadah. Begitu. Oleh sebab itu disebut oleh Al-Imam Fairuz Abadi, barang siapa mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan segala af'al Allah, tidak syak lagi, maka dia akan mendapat mahabbatullah. Allah begitu. InsyaAllah kita akan datang mukhalafatu ta'ala lil hawadis, apa amalan pula gitu. Dia sebenarnya ulama kita, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi menyusun sifat 20 ni. Bukanlah kita kata wujud itu ada, lawannya tiada. Jadi ada kaitan dengan Asma'ullahul Husna. Itu sebab ulama-ulama dulu berpegang dengan sifat 20 sehingga meninggal dunia pun dapat mengucap kalimat la ilaha illallah, bukan kerana dia hafal sifat 20, dia ada cara amalan sifat 20 tersebut. Kerana dia faham gini apa amalannya sehingga dia kenal Allah begitu. Sehingga dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsani. Jadi untuk mendapat mahabbatullah sentiasa musyahadah, memandang kepada kebaikan dan ihsan Allah dan nikmat Allah. Sama seperti Imam Haris Muhasibi sebut tadi. Dan yang ketujuh, inkisarul qalbi bikulliyatih baina yadayhi. Apabila kita ni berhadapan dengan Allah, maka tunduk kita, segala-galanya tunduk. Itu sebab kita ni tunduk, hati kita tunduk kepada Allah, tangan kita ini tunduk kepada Allah, mata kita tunduk kepada Allah, memandang kepada tempat sujud sampai habis sembahyang. Allahu Akbar, tunduk, tak bergerak semua. Pemikiran kita, pandangan kita, bacaan kita pun tidak dikuat-kuatkan. Itu bukan tanda orang yang khusyuk pada Allah. Jadi kita tunduk. Bila kita tunduk ini, bahawa Allah pandang kita. Ini dah bila semayang tengok, kipas ni tak sama dengan kata, bukit katil lain. Batu berendam lagi lain. Ni kalau 4 ni lagi bagus, dia kata. Sampai kok ibu dia kata, bila tempat muslimat ni ada kipas ni, panas tak, dia kata. Kakak terpaksa lari-lari ke cari pergi kipas ni. Kata, tambah jerebu pula, dia kata. Dia kata bertuah lelaki ni, dia kata dapat kipas ni. Doa insya-Allah makbul. Gitu. Dan sambung lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala.
Dan ke-8 al-khalwah. Ini juga. Subhanahu wa ta'ala waktu nuzuli ilahi, waktu turunnya, yanzilu tabaraka wa ta'ala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, mana Allah turun ke langit dunia pada waktu sahur gitu, sepertiga malam, mana Allah turun ni turun rahmat. Karena kalau Allah itu turun, hadis akan menyebut yunzilu tabaraka wa ta'ala. Kalau yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, itu merujukkan bahawa turunnya rahmat Allah. Jadi waktu orang tidur, kita berkhalwah, bertahajud, baca Quran, kita berzikir, beristighfar, wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar, bertaubat. Ini Allah pandang. Itu yang ke-8. Itu yang boleh semayang sampai beratus-ratus rakaat ni. Kenapa? Kerana dia dipilih oleh Allah. Kita kata macam mana lah Ustaz, dia kata Imam Abu Hanifah sampai 200 rakaat semayang sunat ni, macam mana ni? Kata anak baru 20 pun dah rasa nak terkencing. 20 aja dah rasa haus. Tak pasal letak air mineral. Saya haus. Sebab kita belum sampai mahabbatullah. Mahabbah. Dan yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Allah, mendengar kata-kata hikmah mereka, sama-sama mengambil manfaat, berzikir dan seterusnya. Yang ke-10, muba'adatu kulli sababin. Kena tinggalkan punca yang menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 perkara yang disebut oleh Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala. Seterusnya kita ni. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, bermula makhluk itu 7 bagi. Ada 7 martabat yang dinamakan martabat mahabbah. Dalam kitab yang lain ada huraian lain pula. Pertama, mengikut akan hawanya, dan iaitu Bal'am al-Ba'ura. Maka iaitu dipusakakan qat'iyah. Maka adalah ia seumpamanya itu umpama anjing. Ada orang mengikut hawa nafsu walaupun sebelum ini doanya makbul. Bal'am al-Ba'ura, doanya makbul. Kerana dia melihat, dia sehingga boleh ternampak arasy Allah. Bal'am Ba'ura, doanya tidak terhijab. Doanya tidak terhijab. Bal'am Ba'ura kerana dia dapat rahsia Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Disebut oleh Nabi SAW, iza du'iya ajaba, apabila disebut nama Allah ini maka mustajab. Dia mustajab. Jadi bila sampai kepada umat Nabi SAW, Ismul A'zam ini dirahsiakan. Tidak ada yang mengetahui Ismul Azam melainkan Allah dan orang-orang yang diberikan oleh Allah seperti Nabi SAW Ismul Azam. Apabila disebut, makbul. Siapakah Bal'am Ba'ura? Macam mana pula dia ni boleh jadi kufur? Ini panjang huraian Bal'am Ba'ura. InsyaAllah kita sambung akan datang. Ada beberapa soalan yang biasa sering diutarakan lah. Soalannya, Ustaz, dia kata, bolehkah sedekah pahala kepada Nabi SAW? Dan dia kata musim sekarang ni dengan korban, saya tengok di surau, di masjid, ada di madrasah, melakukan ibadat korban untuk Nabi SAW. Dia kata pelik pula, dia kata korban untuk Nabi SAW, satu bahagian sekian-sekian. Dia kata di Melaka ni pun ada. Adakah mereka ini mempunyai sandaran ataupun tidak? Gitu.
Jadi disebut oleh Imam Ibn Ziyad rahimahullah ta'ala dalam kitab Ismat Al-Ainain, dirangkumkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Abdul Rahman Al-Ba'lawi rahimahullah ta'ala, Al-Habib Abdul Rahman. Beliau menyebut bahawa sesungguhnya di kalangan disebut oleh Syekh Ibn Abdus Salam rahimahullah ta'ala, dan disebut oleh ulama-ulama Syafi'i, disunatkan bagi seseorang apabila membaca Quran an yaqiba zalika bid-du'a bi isalis thawab. Dah habis baca Quran, kemudian diiringi selepas baca Quran ini doa, ataupun dan minta supaya pahalanya bi isalis thawab, pahala ini disampaikan kepada Nabi SAW, sebagaimana dituntut kita berdoa kepada Nabi dengan perantaran bil wasilah, sebagaimana kita doa lepas azan, datangkan berikanlah kepada kami perantaran wasilatal rafi'ah, perantaraan Nabi SAW. Pahala orang yang melakukan sedemikian rupa seperti orang yang beri sewa. Contohnya kita beri sewa, kita orang yang menyewa, dia pun dapat manfaat, walaupun dia bayar duit, dia sewa rumah, dia dapat manfaat rumah tersebut. Begitu orang pergi sewa. Orang sewa, dia walaupun dia tak duduk, tapi dia dapat manfaat. Kal mustajir, al-ajir wal mustajir. Jadi bila kita baca Quran, kita pun dapat pahala. Dan kita juga bila beri kepada orang, pahala itu insya-Allah sampai. Ini kata pandangan Syekh Ibn Ziyad rahimahullah ta'ala. Dan begitu juga bacaan-bacaan, kerana bila kita baca Quran, lembaran amalan Nabi SAW ini dipenuhi dengan kebaikan, dengan selawat daripada umat dia, dengan amal soleh daripada umat dia. Kita baca Quran pun begitu, mamlu'atun min kulli khair, tiap-tiap amalan yang soleh dan amalan yang baik, sama ada semayang ataupun selainnya, maka pahala itu sampai kepada Nabi SAW, kerana Nabi ini sebagai muballigh, dia akan menyampaikan, maka pahala kita itu akan disampaikan. Dalil disebut oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala, Syekh As-Subki, seorang ulama yang alim dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Ibn Subki anak dia. Syekh Ibn Subki telah membayar fidyah semayang untuk ayah dia. Ayah dia pernah sakit. Dia rasa ayah dia tinggal semayang dalam keadaan sakit. Mungkin ayah dia semayang macam orang sakit, tapi dia berhati-hati. Dia membayar fidyah untuk ayah dia. Jadi membayar fidyah, meninggalkan salat. Ayah dia tak tinggal, saya rasa ayah dia ulama tidak tinggal. Tapi mungkin anak dia rasa kok ayah tak sedar. Macam kita lah, ayah kita terlantar di hospital. Rasanya memang ada. Jadi kita bayarlah. Kita pun tak tahu. Pergi tanya, ayah pun dah meninggal. Begitu. Takkan nak tanya dalam mimpi, ayah tinggal semayang. Begitu. Tak mimpi-mimpi. Begitu. Jadi dibayarkan dengan fidyah. Ini pandangan Ibnu Subki rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang kata bayar fidyah ni ikut siapa? Syekh Ibn Subki, seorang ulama yang alim dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia pun bayar fidyah. Kita ni yang kerdil, apatah lagi orang kata siapa Ustaz Syukri kata bayar fidyah? Kerana yang kata Ibn Subki. Entah dengan Ibn Subki, siapa pula? Berapa banyak kitab yang dikarang, berapa banyak hadis yang dihafal, berbeza dengan Al-Imam Ibn Subki. Jadi Imam Ibn Subki menyebut bi anna Umar radhiyallahu an kana ya'tamiru anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi umaran kasiratan ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Sayyidina Umar telah melakukan ibadat umrah yang begitu banyak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji Rahman pergi umrah kali ini, buat umrah untuk Nabi. Dia kata peliklah, mana ada umrah untuk Nabi. Ini bid'ah belaka, dia kata. Ibn Subki menyebut dengan riwayatnya,
bahawa Sayyidina Umar telah melakukan umrah yang begitu banyak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa hajja Ali ibn Muwaqqif, dan Syekh Ali ibn Muwaqqif telah mengerjakan ibadat haji yang begitu banyak untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini para alim ulama mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada Muhammad ibn Isa ar-Rahuya, seorang ulama hadis dan ulama fiqh yang alim, annahu khatama anhu aksar min 10,000 khatmah. Syekh Abu Ishaq ni Ar-Ruhayah, Muhammad bin Ishaq, seorang ulama yang terkenal. Kalau kita mengaji Bahrul Mazi, berkata Imam Muhammad bin Ishaq berkata, ni semua ulama hadis yang alim, dia telah khatam Quran sebanyak lebih daripada 10,000 kali khatam, disedekahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahha anhu kadzalik, dan telah melakukan korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang laku korban untuk Nabi ini, yang ulama hadis yang terkenal Muhammad bin Ishaq radhiyallahu anhu. Ya, baca. Apa? Pedia. Solat atau kuih apa? Duit, okey. Pidyah ini hendaklah diberikan kepada fakir miskin sahaja. Pada fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada asnaf yang lain. Jadi apakah bentuk pidyah? Beras ataupun boleh digantikan duit. Kerana kita memakai kaedah rukhsah keringanan, dinamakan rukhsah ammah nama dia. Kerajaan ataupun pemimpin yang memerintah memikirkan keadaan yang terlebih baik. Kalau beras ni barangkali lori, 2 lori penuh beras di pejabat pusat zakat, nak bagi lama-lama ada beras orang ni bagi jenis baik, ada 10% hancur, ada 20% hancur, ada 5% tak selari. Maka memakai kaedah rukhsah ammah boleh dibayar dengan wang ringgit, kerana wang ringgit itu akan diberikan makanan untuk dia. Diberikan makanan untuk dia. Dan kita pun sekarang ni dia ada akaun khas untuk pidyah, dia tak campur dengan zakat. Jangan risau. Kalau bayar pusat zakat, dia tak campur dengan zakat. Kalau dia tak akur, nanti audit akan inquiry, NCR akan berlaku, ada begitu. Jangan risau. Kalau kita boleh bayar terus, bayar kepada fakir miskin. Ini pandangan Syekh Ibn Subki. Jadi pandangan Syekh Imam Ibn Ziyad dan beberapa ulama yang mengatakan boleh korban, melakukan ibadat korban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bukan ijma', bukan sepakat, tapi ada pandangan ulama. Jadi barangkali di negeri Melaka ni ada yang buat apa semua ni, mereka membaca kitab Bugyatul Mustarsyidin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, ini satu amalan. Dan setengah daripada yang melembutkan hati dan membawa kepada dimuliakan. Jadi nak kita ni dimuliakan dan melembutkan hati. Kadang-kadang dengan kawan, dengan jiran, dengan adik-beradik, dia paling payah dengan adik-beradik lah. Keras hati, tak mau mengalah lah. Kau mati pun aku tak mau datang tengok. Dia kata, Allah bang, sanggup mati. Sampai tahap begitu. Maka amalannya, dia kata, dibaca akhir surah Taubah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 30 kali pada malam Jumaat.
pada malam Jumaat. Sekurang-kuranglah dibaca 30 kali. Selesai sahaja baca 30 kali, nak baca banyak pun, tapi 30 berhenti. Bacakan doanya, Allahumma a'tuf qalba fulan ibni fulana. Tak payahlah baca Arab ni, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat ayat ni kau lembutlah hati Siano bin Siano. InsyaAllah dia kata. Dan disebut nama mereka itu yang dikehendaki lembut hatinya. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah makbulkan. Cubalah. Anak kadang-kadang masalah. Anak ni dengan anak ni pula tak boleh lembut. Jadi ini anak kita, ni anak kita. Dia kata mak sayang sangat dia. Saya memang daripada kecil lagi dah mak. Dia kata, ni dah besar ni saya terus terang. Mak lebih-lebihkan dia. Contoh. Dia kata tak ada mak lebih-lebihkan, semua anak mak. Jadi kita pun susah hati. Maka di antara amalan mahabbah bagi kasih sayang, iaitu membaca akhir surah Taubah sebanyak 30 kali. Kita berhenti baca doa, 30 kali baca doa, 30 kali baca doa, sekurang-kurang begitu. Sampai sekurang 30. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.